Wabarakatuh, salam bahagia, salam sejahtera, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Zamari LC, saudara Elias Muhammad, saudara Ramzul, saudara Hani Abdullah, Izzuddin dari Pulau Pinang, Raja Kamal Raja Bazian daripada Sungai Petani, saudara Mak Yusof Ishak dari Bandar Baru Kedah, saudara Maruzik Yasid, saudara Richard Bakri, Syed Abdul Hakim dari Singapura, saudara Rizek Ketari, saudara Ahmad Map, begitu juga dengan Faizal Acoy, saudara Hani Abdullah, Syed Azhar, Syekh Bakar dari Keluang, Johor, saudara Azrul, saudara Kamaruddin Muda, Syed Abdul Hakim, dia kata kami warga Singapura bersemangat dengan penjelasan. Terima kasih. Begitu juga saudara Haji Jebat dan teman-teman. Saudara, hari ini hari Isnin. Saya tak boleh menyantumkan semua. Kalau saya santun semua nanti sampai pukul 3 pagi pun tak selesai. Dan hari ini, saudara, hari Isnin tanggal 5 Februari. Kita tadi dah mula bekerja semua. Ini merupakan 36 hari lagi. Kita akan menanti hadirnya Fajar Ramadan. Tapi jangan lupa, saudara, ini adalah hari yang ke-1412. Virus sebut masih lagi melanda negara kita. Jadi saya pesan pada seluruh warga, jagalah kebersihan diri, keluarga kita sebaiknya. Kerana penyakit itu datang macam ribut. Nak perginya macam semut. Dan saya juga mendapat perkabaran bahawa musim El Nino, di masa musim kemarau sedang pun melanda negara kita. Dan saat ini 3 kawasan di daerah di Kedah itu, di Baling, di Sungai Petani dan sebagainya sedang mengalami kemarau yang agak tenat, di mana cuaca sampai lebih daripada 37 darjah Celsius. Begitu juga 10 lokasi, menurut laporan Jabatan Kaji Cuaca, terdapat 10 lokasi di Terengganu. Baru lepas saja banjir, tiba-tiba panas, lit-lit saya. Iaitu di Kampung Jambu, di Kampung Kelulut, di Rantau Abang, Kampung Telaga Pagan, saudara Lembah Bidung, Kampung Saujana, Kampung Merang, di Stiu, Kampung Tok Jambal, Kampung Gung Badak, Kampung Batu Rakit, dan beberapa kawasan lagi kemarau yang agak tenat. Dalam keadaan begini, saya ingin pesan, kalau boleh simpanlah air. Kerana dikekhawatiran akan kita bimbanglah saudara musim kemarau ini. Sedikit laporan petang tadi, alhamdulillah, pihak berkuasa telah pun dapat menangkap sekitar jam 4.30 petang 2 orang lagi pelarian parti yang memboloskan dirinya daripada pusat tahanan di Tapah, menjadikan jumlah keseluruhannya yang telah ditangkap adalah 58 orang daripada 131. Jadi artinya tinggal 73 lagi masih lagi berkelana dalam hutan di kawasan Bedu. Teman-teman yang tinggal kawasan Bedu, jika menemui, jangan lupa hubungi pihak berkuasa, saudara. Demikian menurut Ketua Polis Perak, saudara, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan. Katanya 2 yang bolos itu adalah kawasan warga Rohingya. Saudara, laporan saya dah buatkan, dan saya malam ini kita berbicara. Tajuk malam ini saya mengatakan bahawa jangan menangguk di air keruh. Dan malam ini saya mengundang 2 orang sahabat saya. Seorang ialah ahli Majlis Tinggi UMNO. Beliau hadir dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO dan juga merupakan sisa politik kepada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, iaitu saudara Datuk Razlan Rafi. Beliau juga adalah Ketua UMNO Bahagian Seputih. Jangan lupa, kena sebut juga ketua bahagian tu. Nanti marah pula orang warga Seputih tak sebut ketua bahagian Seputih. Dan bersama-sama dengan beliau adalah saudara sahabat saya, saudara Rafi Gulam Muzaffar. Saudara Gulam, beliau merupakan ketua penerangan UMNO wilayah dan juga selaku ketua UMNO Bahagian Batu. Apa khabar? Alhamdulillah. Datuk Razlan, saya bagi peluang bercakap dulu, Tok. Sebelum kita nak bercakap benda-benda yang lain. Sila, Tok. Nak cakap pasal apa pula ni? Cakap aja, Datuk. Apa nak salamlah pada pelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kali kedua saya bersama dengan AHF. AHF atau Kamal Amir, Datuk Seri Kamal Amir. Terima kasih, Datuk. Ya. Jemput saya. So at least kita dapatlah berkongsi pandangan dan juga sekurang-kurangnya saya memberikan sedikit input yang di dalam pengetahuan saya untuk saya sharekan kepada semua netizen di luar sana lah. Apa pun yang kita nak berbicarakan selepas ini, ianya adalah perkara-perkara yang terjadi, yang kita alami sendiri dan tidak ada yang separuh masak. Tidak ada yang boleh orang
menimbulkan persepsi yang bukan-bukan. Betul. So tujuan saya di sini adalah untuk memberikan sedikit input dan juga penerangan terhadap apa saja yang dipersoalkan ataupun disoal oleh Datuk Seri Kamal Amir kepada saya. InsyaAllah saya akan menjawab dengan cara yang benar-benar. Ya, ya. Dan saya tak akan bertanya apa yang Datuk bincang dalam Majlis Tinggi kerana dah kat sumpah, saya tahu. Untuk saya bertanya beliau apa yang dibincang sebab 3 jam setengah mesyuarat Majlis Tinggi. Tak kira tu, saya difahamkan begitu panjang rupanya. Tapi biarlah kita tanya juga dengan saudara Gulam, apa khabar, sahabat. Ini orang yang selalu menulis dalam media sosial. Dia tak bercakap tapi dia menulis banyak ceritanya. Antara yang saya ingat sekali memang ayat yang saya paling suka sekali. If you have a power, make sure you are powerful. Otherwise, you are damn bloody fool. Silakan, saudara Gulam. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Datuk Seri. Salam pula. Orang balik Mekah ni lain. Ni kali kedua. Ada suara serak basah sikit lah. Ya. So, ni pun kali kedua bersama dengan Tok Lan. Ya. Sebelum ni saya ada sama forum dengan dia masa Puteri UMNO Wilayah. Ya. So ni kira bos saya jugalah. Sama-sama dalam zaman pemuda. Dia ketua pemuda negeri, saya ketua perangan pemuda negeri masa tu. Sama-sama dah ketua bahagian. So alhamdulillah. Dan sama juga seperti mana yang Tok Lan kata, hari ini kita datang untuk mengupas isu-isu semasa tentang politik dan apa yang berlaku, dan kita orang kata cerahkan dan harmonikan situasi di bawah ni. Ada banyak sangat kegusaran, banyak sangat rumours ataupun yang berlaku 1-2 hari ini. So insyaAllah mungkin dengan kehadiran saya dengan Tok Lan ni kita dapat menjernihkan sedikit suasana yang sedang berlaku dalam tanah air politik kita ni. Terima kasih. Sebenarnya saudara, untuk pengetahuan anda, sewaktu saat Datuk Seri Najib mengalami tuduhan, waktu itu belum ada lagi tuduhan di mahkamah, waktu pembokaran dan sebagainya. Waktu itu Datuk Razlan sebenarnya beliau adalah sebagai ketua Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan. Dan saudara Gulam, beliau merupakan ketua penerangan waktu itu. Jadi sebab itu malam ni sesuai sangatlah kedua mereka memberi penjelasan pada kita. Tapi bagaimanapun, saya ingat elok kita dengar VT. Ada VT saya tengok waktu pernah satu ketika waktu itu di rumah Seri Najib. Kalau orang nak mengatakan siapa yang berjuang dari awal, dari dulu, kini dan selamanya, saya minta ini admin tolong pasangkan ini VT. Kalau kita dah turun sebagai orang ternama dekat dalam Malaysia ni, kurang-kurangnya privilege tu kena ada sikit lah. Sebab Datuk Najib memang tak dapat, tak ada lagi pun, mahkamah pun tak pernah panggil, tak ada charge. Tak ada apa-apa. So bila tak ada apa-apa ni, tiba-tiba dah nampak dia macam seorang yang bersalah. Dari segi persepsi nampak dia seorang yang bersalah. Jadi saya rasa ni semua tak betul lah. Kita semua orang memperjuangkan kedaulatan undang-undang. Semua orang memperjuangkan sekiranya ia dapat bersalah baru dimasukkan kepada penjara. Tapi hari ini saya tak nampak lagi ada satu charge pun terhadap Datuk Seri Najib. Tapi ialah tak kiralah siapa pun yang berkuasa, tak kira siapa saja yang memegang tampuk kepimpinan. Kalau nak bercakap tentang kedaulatan undang-undang dan juga kita punya sifat kemanusiaan, kita kena tahu bahawasanya setiap orang itu mesti ada hak dia. Okey, saudara. Itu gambaran sebenarnya kalau orang nak bercakap soal perjuangan. Sebab saya melihat selepas saja Majlis Pengampunan membuat keputusan dan sebagainya, masing-masing nak mentunjuk mereka lah hero-nya. Mereka lah berjuang untuk Seri Najib dan macam-macam kenyataan. Sebab itu malam ini kita nak membicarakan. Terlebih dahulu, saya tak tahulah apa yang dibincangkan pelagak Majlis Tinggi. Tapi saya melihat bahawa isu yang ada di hadapan kita saat ini, yang menjadi tebaran di peringkat media sosial, seolah-olah UMNO ni tidak menyokong, tidak membantu Datuk Seri Najib dalam menghadapi isu-isu yang berkait tentang dirinya. Silakan Datuk Razlan. Okey, terima kasih Datuk Seri. Video tadi itu terjadinya 10 hari selepas kita kalah. Masa Datuk Ketua Pemuda ya? Masa tu saya Ketua Pemuda. 10 hari selepas kita kalah. Satu Gulam masa tu kita punya Ketua Penerangan Negeri. Dan ketika itu saya lihat tidak ada seorang pun yang berani pergi ke rumah Datuk Seri Najib. Oh gitu? Hilanglah. Kawan pun hilang. Siapa pun hilang dah tak ada. Biasalah dia orang ni. Dengan Datuk Seri Rosmah berada di rumah masa tu lepas balik tarawih. So saya teringatkan dia macam mana keadaan dia. Kita datang, bukan kita datang lah, saya datang masa tu seorang.
Dan saya lihat ada ramai wartawan tunggu di depan rumah. Ya. Lepas tu saya tengok ada pula polis yang buat macam house arrest. Okey. Ada kaunter polis dekat situ, diarahkan oleh masa tu siapa Singh ni? Amar Singh. Amar Singh. Diarahkan Amar Singh untuk membuat kaunter house arrest dekat situ. So dia yang arahkan ni adalah Tun Dr. Mahathir, masa tu dia Perdana Menteri lah. Baru menang. Pada ketika itu kita tengok tidak ada apa-apa charge pun. Tak ada apa-apa langsung orang cakap tuduhan, tetapi Datuk Seri Najib pada ketika itu kami kalah. Tetapi kami telah dizalimi pada hari pertama kami kalah. Kita ni dizalimi oleh Tun Dr. Mahathir pada hari pertama kami kalah. Dia mempergunakan banyak kuasanya tanpa ada segan silu untuk menahan Datuk Seri Najib di rumah tanpa ada apa-apa pun kesalahan dan apa-apa charge. Waktu itu. Saya ingat kalau ikutkan last kali hari itu yang Datuk Seri Anwar PMX kita masuk penjara disebabkan salah guna kuasa. Actually Tun Dr. Mahathir kali ini kita dah boleh masukkan penjara. Menyalahgunakan kuasa beliau untuk mengarahkan polis membuat house arrest untuk Datuk Seri Najib. Itu boleh mempergunakan kuasa dia tanpa apa-apa sebab. Jadi bagi pandangan saya itu adalah perkara yang kita ini sebagai orang UMNO kita tahu bahawasanya setiap ahli UMNO yang dizalimi kita kena ke depan. Itu adalah tugasan saya sebagai Ketua Perdana Negeri masa ketika itu, tanpa ada rasa takut. Masa tu semua orang ditekan dengan macam-macam, LSDN lah, polis lah, dengan dia punya siasatan ni lah, dengan mengugut dengan segala-galanya. Dengan Datuk pun kena siasat juga. Saya memang dah kena siasat daripada awal. Tapi alhamdulillah lah pada ketika itu saya lihat dia cek macam-macam lah. Dia cek saya punya akaun lah, cek ni siapa budak Razlan ni apa semua kan. Tapi tak jumpa apa-apa lah sebab kita tidak ada melakukan apa-apa kesalahan dan kita tak perlu takut. Dan inilah perjuangan. Walaupun kita tidak perlu ke depan dalam waktu-waktu popular yang macam kita lihat orang yang menangguk air yang keruh ni kan. Kita buat dalam diam, tetapi apa yang kita nakkan, pembelaan itu kita kena bersama-sama dengan orang yang dizalimi. Terutamanya bekas pemimpin agung kita lah. Pada ketika itu, Datuk Seri Najib merupakan Presiden UMNO dan juga bekas Perdana Menteri yang banyak berjasa dengan negara. Tidak sebaiknya dilayan seperti itu. Jadi bagi pandangan saya, apa yang terjadi pada Datuk Seri Najib dan juga orang UMNO pada ketika kami kalah tempoh hari amat zalim, amat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, tidak berperlembagaan. Ini adalah sistem orang cakap apa, sistem penguasaan yang telah dirosakkan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Muhyiddin Yassin dan rakan-rakannya lah. Jadi bagi pandangan saya untuk kita membetulkan semula sistem keadilan yang betul-betul tulus ini bukanlah satu perkara yang mudah dan bukanlah boleh dibuat dalam satu jangka masa yang pendek. Tak boleh. Itu sebab dalam masa yang kita lihat daripada kita kalah tempoh hari sampai ke hari ini, kita masih membetulkan sistem keadilan kita yang telah dirosakkan oleh Mahathir dan rakan-rakannya. Saya buka-buka saya dah mula panas. Saya tak tahulah suasana dalam studio ni pun panas. Admin tak buka aircon ke admin? So, saya rasa panas ni. Admin tolonglah buka aircon sikit. Saya pun rasa panas juga. Sebab saya ini melayari apa kata Musharril Nazrin. Dia kata yang dah keluar tu atau dah kena tandang keluar daripada UMNO tu, tak payahlah nak bising-bising. Kes Datuk Najib. Dia kata korang semuanya parasit. Itu kata dia. Kata Edi Tahir, pemimpin UMNO, keputusan dah keluar baru nak melalak. Jadi dalam panas-panas begini ni, admin tolonglah buka aircon sikit. Panas studio ni. Saya nak tanya dekat Saudara Gulam. Sebab beliau juga bersama dalam kedudukan ni. Sebab saya melihat dalam keadaan sekarang hari ini, banyak pihak sudah cuba untuk menangguh, untuk mencari populariti, kononnya mereka membela, kerana ada pula lagi itu menekan bahawa keputusan adil ke tak adil dan sebagainya, mereka menangguh seolah-olah inilah masanya untuk mereka mencari publicity murahan dalam politik. Silakan Saudara Nur Gulam. Dia sebenarnya begini masa Tok Lan bersama dengan kepimpinan di peringkat pemuda wilayah dan rakan-rakan pemuda Malaysia masa itu, kita ada lagi satu usaha yang kita buat. Usahanya kita dapatkan sejumlah dana RM500,000 untuk kita bayar wang jaminan Datuk Seri Najib masa tu. Akaun Datuk Seri Najib tu dibekukan. Sebenarnya sebelum fenomena Bosku berlaku, dia ada fasa yang Datuk Seri Najib ni orang tak peduli. Fasa itulah yang diisikan oleh orang yang unsung hero. Unsung hero ni dia tak pernah popular mengatakan dialah orang yang champion pasal isu ataupun masalah
Datuk Seri Najib, we are actually men behind the scene. Ya. You know, macam mana kita buat, macam mana kita usahakan. Tapi selepas fenomena bosku ni, so saya terus terang kata, saya dengan Datuk Lan and the gang semua, kita tarik diri. Sebab masa tu dah ada orang. Dah ada orang yang kononnya Hero. bukan hero, tapi orang yang menguruskan Datuk Seri Najib Tun Razak. So, tetapi saya nak bagi tahulah, walaupun kami mengundurkan diri ketika itu, tapi hubungan kami dengan Datuk Seri Najib selalu sentiasa ada. Datuk Seri Najib personally sebulan ataupun 2 bulan sekali panggil kita, bincang macam mana nak usahakan. Dan saya personally, wallahi, saya dengan Tok Lan, malah kadang-kadang Datuk Seri Najib ada teks dengan saya, teks dengan Tok Lan masa tu, ialah melalui pegawai dia kan. Saya boleh quote lah 2-3 orang pegawai dia macam Zaf, Muklis ni semua kan, minta Datuk Seri Najib nak makan rojak. So saya belilah rojak kat Jalan Kucing, makan dengan dia, bincang. Tapi kita not been seen orang yang berada di hadapan. Kononnya dialah orang yang champion, orang yang betul-betul bawa isu-isu macam ni. So bila datang suasana sekarang ni, kita boleh tengoklah pelbagai lah orang kan, karakter yang kata dialah sebenarnya champion. But saya nak bagi tahulah, at the beginning of the stage, kita sendiri sebagai pemimpin, kita tengok macam mana pemimpin utama kita yang kawan dapat kontrak berjuta, yang menjadi menteri, yang menjadi segala-galanya dengan usaha dan juga jasa Datuk Seri Najib ni hilang. Ni saya touch, saya pernah orang kata tersentuh bila hari Datuk Lan bagi tahu dekat Datuk Seri Najib, boss, this is the only thing that we can assist you. Dia cakap, Gulam, Lan, kenapa buat benda ni pada kita? Pada saya lah. Kan? Walaupun saya tak kenal awak, tak pernah bagi kontrak ke, tak pernah apa semua. Jauh sebab kita ketua pemuda. Bayangkan dengan ketua-ketua bahagian, dengan orang lain menteri. Tapi saya cakap, sir, you did so much for the party, for the nations, for the people. So ni orang kata just segelumit je jasa kita nak bagi. So I still remember ada satu lagi event, masa tu Tok Lan pun minta saya usahakan. Ada satu sesi iaitu talk. Yang masanya talk tu lah first talk kita buat di Decanter dekat Damansara. Masa tu Tok Lan minta saya uruskan. Masa tu tak ada orang pun nak berani jadi moderator. Tak ada ya? Tak ada. Tapi kalau panggil saya tak. Masa tu semua takut. Ya. Sampai saya terpaksa panggil anak perempuan saya sendiri menjadi moderator untuk Datuk Seri Najib Tun Razak. Masa itu? Yes. Bayangkan. Dan that first time yang kita buat talk tu, kita dapat hampir 35,000 live Datuk Seri Najibnya. Tu bila diorang tahu benda tu viral, diorang start to cut down. And that's the start fenomena bosku tu lah. Lepas fenomena bosku tu, kita dah banyak ke belakang lah. So ni semua orang kata kita punya pengalaman dan sejarah lah. Which is, I think, kita banyak bantu beliau. Dan kalau orang kata daripada awal UMNO ni tak pernah ambil tahu, kita sebagai pemimpin UMNO, orang-orang muda ni kita sebenarnya banyak yang kita buat tapi secara diam. Secara orang kata yang kita tak perlu nak heboh dan perlu wawarkan kepada masyarakat luar lah. So, paling penting Allah Ta'ala tahu apa usaha kita. Dan sehingga sekarang, ada benda-benda yang very sensitif yang kita buat. Malah saya nak bagi tahu bila usaha-usaha kita buat tu tak menjadi, kita jadi kecewa. Adalah beberapa perkara yang kita usahakan tapi bila tak sampai apa yang kita mahu, so apa yang boleh kita buat? Sebab kita bukannya orang yang memerintah, kita cuma diperintah oleh orang. Itu yang kita rasa agak saya agak tersentuh apabila Saudara Gulam menyatakan saat kita kalah, UMNO Barisan Nasional tidak mampu untuk memenangi pilihan raya tahun 2018. Saat kekalahan itu, saat mereka sudah menumpukan usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib waktu itu, dan beliau kehilangan teman-teman dan rakan-rakan. Saya tersentuh hati kerana memang saya juga mengetahui kalangan mereka yang mendapat macam-macam hal buat. Komimah politik yang begitu tinggi. Ada yang jadi multi-billion dollars man pun ada. Jutawan. Tapi bila saat-saat genting begitu, mereka hilang, lesap entah ke mana. Di mana ada gula ada semua lah. Di mana ada gula ada semua. Apa yang disebutkan oleh Saudara Gulam. Tetapi hari ini, apabila berlaku suasana begitu, ada pihak pula konon-konon nak jadi champion yang nak menangguk, saya katakan menangguk di air keruh. Ini saya minta pandangan Tok Lan.
Datuk Razlan saudara hadir selama berapa jam mesyuarat ni, sebab mereka menyalahkan sekarang presiden. Memanglah saya panggil dia sebagai sukses politik bukan untuk membela bos dia, tapi menyatakan yang benar. Bukan nak membudi ataupun mengampu, tidak. Datuk sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO yang Datuk hadir dalam mesyuarat selama 3 jam setengah tu, Datuk Harun menjelaskan pada warga kita kerana mereka menuduh macam-macam pada Presiden UMNO. Sebab semalam tu saya cakap, Datuk Saudara Gulam pun ada menulis orang lain yang makan nangka, orang lain yang kena getah dan sebagainya. Minta Datuk Razlan bagi pandangan. Saya ingat masa kita kalah tempoh hari, lepas tu kita berperang bersama dengan kita, tampailah ada seorang bekas ketua penerangan, Anwar Musa, boleh membokarkan apa yang dimesyuaratkan dalam MKT itu keluar. Tu saya ingat perkara-perkara itu yang persepsi negatif tu dah habis. Dah habis, dah habis. Saya ingat lagi masa ketika itu diorang menuduh Datuk Zaid bangun MT, lepas tu keluar cerita-cerita yang dibuat oleh musuh-musuh politik yang nak menunjukkan Datuk Zaid hilang kawalan something like that. Itu dulu. Ya. Saya ingat perkara itu semua dah lepas, rupanya ada lagi. Ada lagi. Tapi dalam mesyuarat Majlis Tinggi tak ada yang baru ni. Sebenarnya apa yang diorang cerita semua tu adalah tipu belaka. Bila saya duduk di dalam Majlis Kerja Tertinggi itu, saya tak nampak perkara-perkara yang kita buat tu yang seperti mana yang dituduhkan, umpamakan kita ini detektor ke, kita mengawal Majlis Kerja Tertinggi itu seperti mana kita nak kawal seorang, tak. Sepanjang mana yang saya bersama dengan Majlis Tinggi itu, saya tengok Datuk Zaid adalah seorang pemimpin yang cukup terbuka. Dia memberi ruang kepada semua orang bercakap dan memberi ruang juga kepada semua orang berkomen. Yalah, 3 jam setengah. Selalunya dia akan bagi. Jadi pada ketika itu, yang hari itu ramai bercakap lah. Saya tidak boleh cerita pasal isi kandungan yang mesyuarat itu sebab saya dah angkat sumpah. Tetapi apa yang saya boleh share, mood mesyuarat itu adalah mood yang cukup baik, cukup harmoni dan cukup tersentuh hati. Sebab kita merasai bahawasanya pemimpin kita yang kita nak melihat beliau di rumah, tetapi masih lagi kita tidak dapat melihat beliau bersama dengan keluarga di rumah. Jadi apa yang saya nak rungkaikan di sini, apabila kita berparti ini, tidak salah untuk kita meminta sesuatu perkara untuk pemimpin kita atau bekas pemimpin kita. Dan tidak salah juga untuk kita merayu kepada mana-mana pihak dan juga kepada mana badan-badan yang boleh mengambil tindakan untuk menerima rayuan kita, memujuk rayuan kita untuk kita keluarkan Datuk Seri Najib. Ini adalah perkara yang kita rayu. Dan ini saya nak tanya, saya nak bercakap dengan orang-orang politik, orang-orang yang bermusuh di luar lah. Jangan nak mislead kita punya rakyat ni. Kononnya pengampunan ni macam buat untuk sistem monak je. Tak. Setiap negara yang merdeka, yang punya perlembagaan, mereka semuanya ada kuasa mereka masing-masing. Termasuklah US, bila jadi presiden juga ada kuasa untuk mengampunkan atau membebaskan mana-mana banduan apabila mereka nak buat demikian. Termasuklah UK, termasuklah Philippines dan banyak lagi, Thailand, dan semua ini negara-negara yang boleh menggunakan kuasa sebagai ketua kerajaan untuk melepaskan individu-individu yang mereka fikirkan untuk dilepaskan. Mungkin ada jasanya, dia punya justifikasinya, tentang pengorbanannya kepada rakyat, patriotiknya dia, kelakuan baiknya. Ini semua adalah perkara-perkara yang biasa di negara-negara luar juga, dan termasuklah Malaysia sebenarnya, untuk mengampunkan siapa-siapa pesalah yang sedang menjalani hukuman penjara. Jadi ini bukan perkara yang orang cakap apa yang abnormal. It's a normal procedure. Jadi sebagai manusia dan sebagai orang rakyat Malaysia yang mempunyai hak sebagai rakyat Malaysia, Datuk Seri Najib juga dan keluarganya juga berpeluang untuk merayu untuk dibebaskan oleh Majlis Pengampunan. Bagi pandangan saya itu bukanlah perkara yang ini, dan kita juga sebagai parti dan juga sebagai parti yang ini adalah dokongan kita semasa kita Perhimpunan Agung UMNO tempoh hari, dan kita memang kita berhajat untuk melihat Datuk Seri Najib kembali bersama dengan keluarganya, dan kita tidak akan pernah menutup orang cakap ruang-ruang atau pintu-pintu untuk kita merayu sehabis baik dan kita nak memujuk ke ini adalah kita punya tugasan untuk melihat Datuk Seri Najib boleh pulang bersama keluarganya secepat yang mungkin. Okey Datuk, saya agak menarik juga sebab saya nampak saudara Musharil Nazrin ni, saudara Musharil ni pelayan kita, dia kata
Dia kata Datuk Seri Zahid terpaksa telan. Dia kena tahan, kena naik turun mahkamah sebab tak nak bubarkan UMNO. Tapi dalam diam-diam dia kata, korang pula hentam Zahid. Apa jenis manusia korang ni? Ini kata Musyahril. Dia kata lain tak ada, matlamatnya hikmah. Dalam keadaan sekarang ni, apabila UMNO kita tewas dalam PRU yang ke-15 baru ini, maka terkeluarlah semua. Segala jagung, segala parasit apa semua dapat muncul dan kita dapat memilih yang mana beras, yang mana antah. Jadi saya nak bertanya dengan saudara Gulam sebab ada mengatakan mereka nak menangguk dari keruh ni bahawa kononnya ada usaha-usaha ketua-ketua bahagian. Sebab Datuk Saudara Gulam hadir mesyuarat semalam dalam perhimpunan antara 190 bahagian dengan Presiden. Ya, amanat Presiden daripada ketua bahagian. Sebab kononnya ada gerakan nak menjatuhkan Presiden dan sebagainya. Boleh saudara terangkan? Yang ini tak payah bersumpah. Saudara boleh ceritakan apa yang berlaku. Saya tak nak tanya dengan Datuk Razlan sebab nanti kan tanya dengan dia. Bias sebab dia sebagai seorang politik. Tanya pada ketua bahagian sendiri. Tanya kepada ketua perangan UMNO wilayah sendiri. Apa sebenarnya yang berlaku dalam perhimpunan tertutup antara Presiden dengan ketua-ketua bahagian sebab ada mengatakan kononnya bakal berlaku gelombang lah dan sebagainya. Silakan saudara Gulam. Terus terang saya kata, selepas kita menerima perkabaran daripada lembaga pengampunan isu ataupun tentang hukuman yang dikurangkan kepada bosku Datuk Seri Najib. So sebenarnya itu dah mula dalam keadaan yang kita sama-sama sugul, kecewa. Majoriti dalam grup ketua-ketua bahagian ramailah yang menyatakan ketidakpuashatian tentang apa yang berlaku. Sebab apa yang kita mohon dan apa yang kita kehendaki tidak apa yang kita dapat. Dan ada juga desakan mengatakan supaya kita UMNO membuat satu tindakan yang di luar batas, hostile. Contohnya adalah suruh pull the plug. Tapi saya selalu berkata pada kawan-kawan, bila kita membuat keputusan dalam emosi yang marah, itu bukan satu keputusan yang baik. So saya memikirkan inilah sebenarnya karakter Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia selalu berfikiran dalam keadaan yang relax untuk dia membuat satu keputusan dan kebetulan keesokan harinya keluarlah satu panggilan untuk memanggil semua ahli majlis kerja tertinggi dan membatalkan satu perkara yang lebih penting, tetapi disebabkan Datuk Seri Najib dia lebih lagi penting daripada apa yang lebih penting, iaitu kolokium kongres dibatalkan. Bayangkanlah, begitu penting dan begitu signifikannya isu yang Datuk Seri Najib yang kita perjuangkan. So apa yang berlaku dalam majlis kerja tertinggi itu Datuk Razlan mungkin lebih tahu, tetapi apa yang saya dengar dan perkabarannya, dia lebih memberi satu sokongan moral kepada Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden untuk terus berjuang demi bosku ataupun Datuk Seri Najib. Dan pada semalam bila dipanggil, saya rasa hampir 145-150 orang ketua-ketua bahagian bersama dengan kepimpinan wanita, pemuda dan puteri di peringkat nasional, kita boleh nampak satu benda yang kebersamaan perasaan bersama dengan Presiden. The words that Presiden ataupun Datuk Seri Najib throw dalam keadaan yang begitu sebab. Ya, maybe orang kata ni mungkinlah lakonan. Ada seorang hamba Allah ni, saya tak nak sebut nama, mantan ketua perangan, Datuk Seri Zahid konon menangislah. But it's something that you tak ada dalam, you jangan cerita. Ya. Orang yang ada dalam tu tahu macam mana keadaan dia yang begitu sugul, sober. Dia cerita rentetan macam mana dia perjuangkan daripada zaman dia bersama dengan Datuk Seri Najib menjadi susu politik, masa Datuk Seri Najib Menteri Belia dan Sukan 1987 sampai setahun. Imagine Datuk Seri Zahid boleh panggil anak-anak Datuk Seri Najib, Yana, Nazif, Jaja semua ni supaya memohon maaf kerana sampai satu tahap dia dah tak boleh nak perjuangkan dan apa yang perlu kita laksanakan. So this is something yang kita tengok kejujuran, dan saya nampak ketua-ketua bahagian yang ada dalam tu terus memberi sokongan moral kepada Datuk Seri Zahid supaya terus memperjuangkan nasib bosku. Dan bila kita tengok
ada lagi ruang di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang mana yang di-Pertuan Agong ada absolute power untuk memberi pengampunan penuh. So ini sebenarnya semua ruang-ruang yang boleh kita cuba Usahakan. dan kita usahakan. Dan at the same time kita tengok apa yang perlu kita buat sekarang ini bukan lebih kepada daripada segi kedaulatan undang-undang, daripada segi perundangan, tapi lebih kepada minta mercy kepada ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. So now kita ada Sultan ataupun Agong yang baru iaitu Sultan Ibrahim. So kita akan minta mercy, dan mercy ni adalah atas sole discretion ataupun budi bicara yang di-Pertuan Agong. So insya-Allah kita akan ikhtiar usaha, dan saya rasa usaha ni bukanlah usaha yang terhenti apabila hukuman ataupun keputusan lembaga pengampunan yang lepas, tapi masih ada lagi ruang-ruang. Dan saya boleh bagi jaminan, alhamdulillah, pada habis majlis yang Datuk Seri Zahid panggil ketua-ketua bahagian, saya nampak pada awalnya saya tengok bila dia datang dengan body language dia agak macam tak berapa seronok lah, sugur. Tapi bila dia nampak yang ketua-ketua bahagian ni bersolidariti bersama dengan beliau, so akhirnya bila dia turun daripada pentas dan dia meninggalkan majlis, dia dalam keadaan yang lebih bersemangat tenang, dan dia nampak all the yang sinergi ataupun environment dalam tu nampaknya bersama dengan beliau lah untuk memperjuangkan dengan bosku. This is the real something yang berlaku. Dan orang yang bercakap di luar dewan yang tak tahu menahu, yang dengar hearsay, saya rasa ni semua tak perlu kita nak ambil maklum, tak perlu kita nak layan, dan dia boleh ceritalah apa yang dia nak cerita, apa yang nak buat. Yang penting orang tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam dewan itu sendiri. Ya, saya lihat daripada gambar-gambar VT yang tersiar itu memang mewajah syugul. Berartinya seramai 191 ketua-ketua bahagian yang berkumpul, tapi bukan timbalan bukan naim ketua-ketua bahagian dari seluruh negara. Artinya mereka mewakili bahagian-bahagian akar umbi. Artinya UMNO memang bersolidariti di belakang Datuk Seri Najib dan juga di belakang Datuk Seri Zahid. Tapi mereka mengatakan itu ini. Malahan apabila keputusan, saya nak tanya Datuk Razlan lah. Bilakah dia ambil keputusan untuk menangguhkan, bukan membatalkan, kolokium Kongres Ekonomi? Sebab Kongres Ekonomi juga penting dalam perjuangan UMNO untuk mempertingkatkan ekonomi warga bangsa dan sebagainya. Ini penting sebab Kongres Ekonomi akan berlangsung pada 29 Februari ini. Jadi dalam keadaan begitu, saya tak tahu apakah ini cadangan daripada Majlis Tinggi ataupun Presiden dan sebagainya. Sila, Datuk Lan. Sebenarnya apabila kita dengar rumours bahawasanya berita yang kita minta untuk pengampunan Datuk Seri Najib itu tidak dapat sepenuhnya. Ya. Jadi kita perlu ada perkara yang kita kena dahulukanlah. So itulah disebabkan itu Datuk Seri Presiden melihat bahawasanya perkara yang lebih penting harus kita dahulukan untuk kita membincangkan bagaimana untuk kita ruang-ruang yang kita nak buat untuk kita melihat pembelaan yang sepatutnya Datuk Seri Najib dapat. Jadi Presiden sendiri yang minta, dia masuklah sebenarnya minta maaf kepada Datuk Seri Johari Ghani selaku pengurusi kolokium itu, terpaksa kita membatalkan, dan juga ada 2 program yang kita batalkan sebab yang utamanya kita nak membincangkan tentang perkara Datuk Seri Najib ini. Dan alhamdulillah perkara itu diterima baik, dan kolokiumnya memang betul ianya adalah satu perkara yang besar juga untuk kita melihat bagaimana perjuangan UMNO yang kononnya dilihat bila bersama dengan Kerajaan Perpaduan ini meninggalkan Melayu. Padahal ini adalah perkara-perkara yang tak masuk akal semasa kita memperjuangkan, dan sekarang ini pun kita memperjuangkan setiap inci orang Melayu tidak pernah kita gadaikan. Dia bukan macam zaman Tuan Mahathir. Masa Tuan Mahathir ni dia jadi Perdana Menteri je, saya ingat lagi dasar tafiz negara yang kita buat cukup cantik. Setiap tafiz-tafiz negara yang tafiz-tafiz di dalam negara ini sepatutnya mendapat dana pentadbiran daripada kerajaan telah dibekukan. Ini dikatakan orang perjuangkan Melayu ke? Bukan kan? Bukan itu saja. Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Dasar ini tidak diletakkan semula. Dibekukan juga. Dasar ekonomi baru seolah dihapuskan. Jadi dia kata dia memperjuangkan Melayu, partinya adalah membela orang Melayu kononnya. Tetapi tidak ada satu dasar pun
yang mereka lakukan semasa mereka memegang tampuk pemerintahan negara untuk orang Melayu dan untuk orang Islam. Saya harap Datuk tidak menghampakan saya sebab 1 hari 2 hari sebelum Kongres Ekonomi saya akan mengundang Datuk untuk berbicara sebab Datuk menjaga Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ya, insya-Allah. Kita nak berbicarakan soal ekonomi warga bangsa kita. Tapi hari ini saya nak membicarakan tentang sila Dok. Apa yang saya nak silakan. cakap sebab ketika perkara itu juga sebenarnya apabila kita Datuk Seri Jo minta untuk sebab kita dah siap jurucakap pun dah berlatih untuk bercakap, tetapi apa pun sebenarnya isu yang kita nak sampaikan kepada Perdana Menteri pada Kongres itu telah siap. Cuma perkara itu perlu disampaikan dalam ucapan. So Datuk Jo minta kalau boleh ianya akan disampaikan secara berbuku lah kepada Datuk Seri Presiden untuk kita sampaikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk kita fikirkan dan bentangkan perkara-perkara yang UMNO perjuangkan untuk orang Melayu dan Bumi Putera. Saya percaya ini perkara-perkara yang kita buat ni semua adalah perkara-perkara yang besar. Dan apa cadangan-cadangan kita ini semua adalah untuk memastikan kelangsungan orang Melayu Bumi Putera ini masih lagi dapat bersaing, masih lagi akan ditingkatkan ekonominya di dalam negara kita. Dan itulah sebenarnya soalan Datuk Seri Kamal Amir tadi. Memang Datuk Seri Zaid sendiri yang minta untuk dibatalkan. Dan batal itu bukan kita melupakan. Perkara itu tetap berlaku, perkara itu tetap dibukukan, kita perjuangan itu tetap kita teruskan. Dan Alhamdulillah hari ini apabila kita lihat ada 2-3 sesi yang kita libatkan MKT, Ketua UMNO bahagian. So nampaknya sudah reda, ramai yang telah mendapat penjelasan yang baik, semangat semula. Dan saya minta juga agar kita sampaikanlah juga kepada ahli-ahli kita untuk memberi penjelasan yang baik kepada mereka. Ruang kita amatlah sikit untuk meminta ihsan daripada Tuanku Agong. Dan jangan pula kita ini menjadi sebagai orang yang sebagai tonipuah. Jangan pula kita menjadi orang seperti yang baru-baru ini Imok Meng atau siapa yang sedangnya bekas MP ni? Ong Kiam Meng. Dua-dua orang ni sebenarnya mereka ini adalah orang yang tidak menghormati tentang institusi raja-raja. Tony Puah ni pun bukannya original Malaysia. Dia tak tahu pun benda-benda ni. Padahal sebenarnya dia tahu pun Singapura pun ada juga majlis pengampunan. Tetapi apa kebencian yang mereka ada dalam diri ini, itulah saya lihat kedua ini janganlah kita anggap ini adalah perkara kami pula tidak akan membantah apa yang mereka buat. UMNO dah bagi bantahan secara direct. Dan UMNO juga termasuklah semua sayap-sayap telah mendapat laporan polis kepada Tony Puah terhadap kebiadaban beliau mempertikaikan kuasa-kuasa mutlak Raja-Raja Melayu. Ini melibatkan kuasa mutlak Raja-Raja Melayu. Jadi saya harap siasatan ini dapat diteruskan dan saya mengharapkan agar orang seperti ini perlu dijadikan pengajaran kepada seluruh rakyat Malaysia. Kalau boleh kita nak sumbat dalam lokap, sumbat dalam lokap. Kita kena tunjukkan tauladan kepada orang-orang. Sebab apa saya tak nak nanti ada ramai juga akan rakyat Malaysia yang akan bercakap seperti mana yang beliau bercakap, kononnya boleh memperdebatkan perkara ini secara terbuka dan boleh mempertikaikan kuasa-kuasa raja dengan cara terbuka. So saya harap polis dapat menyiasat dan juga kalau boleh tangkap terus. Terima kasih Saudara Syukur Abdullah daripada MUAS, Abdullah Hamid, Saudara Edi Tahir, Saudara Bakri RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja lah, nampaknya hadir. Cuma saya nak tanya Saudara Gulam, bila ada pihak, saya katakan mereka mau menangguk di air keruh, so mereka membuat alternatif kononnya apabila UMNO ni gagal untuk menyantuni persoalan tentang isu Datuk Seri Najib, maka mereka mengatakan bahawa seandainya warga UMNO ni berpindah dengan Perikatan Nasional, maka Perikatan Nasional itu pastinya boleh memperjuangkan untuk nasib Datuk Seri Najib. Sedangkan Saudara Ketua Bahagian, ini sebab di peringkat bahagian sedang ada masuk-masuk ni, ini yang saya kata tadi, jangan menangguk di air keruh. Silakan Saudara. Saya nak bagi satu perkataan yang begitu kenalah dengan. This is great mythos. Great apa dia? Great mythos. Oh, great mythos. So maksudnya tak payahlah kita nak orang kata dibuai dengan janji manis. Sebab ingat sebelum mereka hilang kuasa, dia orang janji yang macam ni. Tapi semasa mereka berkuasa, mereka tak laksanakan. Ingat bila kita bersama dengan mereka selepas 22 bulan tu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Selepas langkah Sheraton. Saya tak tahu apa yang berlaku. Tetapi
usaha untuk kita bantu Datuk Seri Najib untuk kita selesaikan isu-isu yang melibatkan beliau telah dijalankan. Tetapi malangnya sebaliknya yang berlaku. Kita kena ingat zaman Datuk Seri Najib dikenakan hukuman pada zaman Tun Dr. Mahathir. Bukan, maksudnya di-charge pada zaman Tun Dr. Mahathir. Bila proses itu berlaku di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menjadi Perdana Menteri, yang ketika itu boleh pun orang kata kalau nak buat lah. Nak buat. Ini lepas awak menjadi pembangkang kononnya untuk mendapat menjadi kerajaan, kita dah rasa dah. Kita pernah rasa selama 17 bulan bersama dengan mereka sebelum kita sendiri ada Perdana Menteri selama 14 bulan, kita tahu macam mana azab yang mereka ni sebenarnya hanya menjual satu orang kata janji, menjual perkara-perkara yang dia rasa boleh kita beli untuk kita punya rasa seronok, mungkin boleh bantu ataupun tidak. Tapi sebenarnya semua is a great mitos yang kita jangan percaya. Yang kita perlu buat sekarang ini, dalam kita punya kapasiti sendiri. Kita berada dalam kerajaan, kita boleh insya-Allah berbincang sebab kita ada dan kita dalam sistem. Dan kita memegang punca kuasa yang boleh kita bantu sedikit sebanyak macam mana untuk kita mendapatkan belas ihsan daripada yang di-Pertuan Agong. The mercy. Saya percaya PMX juga memainkan peranan bersama dengan Datuk Seri Zahid. Setiap hari mungkin ataupun setiap minggu mungkin akan membincangkan perkara yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. So this is something yang kita rasa mungkin boleh kita usahakan. Tapi saya boleh bagi jaminan apa yang ditawarkan oleh pihak sebelah kepada kita ataupun sebahagian pada ahli-ahli parlimen kita, kononnya kalaulah bersama dengan mereka boleh tubuhkan kerajaan, Datuk Seri Najib boleh orang kata dibebaskan dan diberi pengampunan seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat sebelum ni. So I think that is totally liar lah yang boleh saya katakan di sini lah. It's like a fata morgana politik lah. Mungkin bagi saya benda orang tengah dalam keadaan sakit, orang tengah keadaan apa yang dia akan janji apa-apa pun kan. So ni macam Dajjal. Dia nak bawa kita pergi ke dalam neraka. Inilah sebenarnya orang-orang ni lah saya boleh cakap Dajjal dunia yang bawa kita ke lembah yang lebih teruk, yang lebih boleh kita orang kata lagi seksa, lagi sengsara. Tapi because dia nakkan dapatkan apa dia punya objektif dan dia nak mendapatkan apa dia punya tujuan untuk berhasil nak menjadi kerajaan. So dia bawa lah kita sekali, dan bila dia dari kerajaan kita dia tinggalkan. So hati-hatilah dengan Dajjal dunia ni, Dajjal politik. Saya nak tambah sikit. Sila. Kita jangan lupa Datuk Seri Najib hanya mahu pembelaan pengadilan yang keadilan dalam perbicaraan. Dia menuntut perkara itu. Sebab kita tahu bahawasanya pada awal lagi Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia dah set semua ni. Daripada awal dia dah set sampailah Datuk Seri Najib Tak boleh buat apa-apa, dipenjarakan. Yalah, you cakap berkenaan dengan sistem perundangan. Apabila Tommy Thomas sendiri boleh cerita dalam bukunya bahawa ini adalah yang diarahkan, inilah yang direncanakan, inilah yang sepatutnya beliau lakukan. Tapi yang kita heran, pada ketika itu, masa ketika sebelum Datuk Najib disumbat ke dalam penjara, kita minta bahawasanya RCI ini dipercepatkan. Kita minta bahawasanya Nazlan ini perlu kita tukar sebagai hakim. Itu semua kita minta. Sebab kita tahu bahawasanya daripada awal lagi Datuk Seri Najib punya trial telah diset oleh Tun Dr. Mahathir untuk lebih senang cerita lah. Saya nak masukkan you penjara, dia dah set semua, you bersalah ke, you tak bersalah ke, you ada 365 hari ke, mahkamah ke, you pergi trial days ke, tak kira. Akhirnya you masuk penjara. Jadi artinya ada ketempangan dalam ini yang sebenarnya kita minta agar perkara ini mestilah diletakkan kepada perkara yang betul-betul pengadilan yang benar-benarnya. Itu sebab Datuk Seri Najib minta perkara itu berlaku sewaktu Perdana Menteri yang nak menjanjikan ini lah. Janji bulan dah bintang.
Janji adanya pelangi di sebalik ufuk timur lah kononnya. Tapi akhirnya pelangi tak timbul, yang nampaknya hujan renyai-renyai. Hujan air mata warga yang melihat. Saya juga terbaca kenyataan daripada sebuah parti pembangkang. Saya tak nak sebut nama mereka ya. Sebagai ketua penerangan, dia mengatakan bahawa kesan daripada apa yang berlaku 1-2 hari ini, bahawa kalau berlaku pilihan raya akan datang, maka Perikatan Nasional bakal mendapat imbuhan politik dan mereka boleh mendapat keberuntungan bahawa orang Melayu akan mengundi mereka untuk kembali dalam kerajaan. Boleh saudara Gulam beri ulasan sedikit? Mungkin ada sedikit kebenaran kalau saya ambil daripada segi politik, okey? Sebab kita memang akui dan presidensi akui kemerosotan orang kata sokongan orang Melayu terhadap UMNO. Tapi kita perlu ingat, dan saya selalu ulangi, apabila kita berada dalam PRU ke-15, kita tak bersama dengan DAP. Dan perkara ni telah disahkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang sebelum yang ke-16. Apa yang beliau atau baginda bagi tahu, dia mengatakan the hang parliament dan what choice that he has that time. Mana dia panggil Tan Sri Muhyiddin, dia panggil Tan Sri Haji Adiawang untuk tubuhkan kerajaan. Perpaduan, okey. Dan dia lihat supaya komponen parti-parti Perikatan Nasional ini bersama dengan PH kita itu untuk menubuhkan kerajaan. Dan kita sebenarnya adalah orang yang sepatutnya menjadi pembangkang. Again, saya rasa di sini kot, tak silap saya, Datuk Seri Zahid Hamidi kata, ada divine intervention. Maksudnya datang daripada Allah Ta'ala, daripada atas. Yang mana kita sepatutnya jadi pembangkang, tetapi kita menjadi kerajaan. So, ini telah diperakui oleh Yang di-Pertuan Agong. So, kita boleh bagi tahu kepada semua masyarakat dan especially pada orang UMNO yang masih ada skeptikal, yang kita sebenarnya nak bekerjasama dengan DAP ataupun bersama dengan PH ketika itu. Walhal benda itu tidak berlaku, yang mana Yang di-Pertuan Agong sendiri menitahkan supaya menubuhkan kerajaan antara PH dan juga Barisan Nasional ketika itu. Kita letak itu ke tepi. Dan kita pun faham, pasal tu usaha-usaha kita untuk kita tengok dan kita kembalikan sokongan orang Melayu ni. So salah satunya fundamental yang kita nak buat ni adalah Kongres Melayu Bumi Putera yang kita patut buat sebelum ini dan 1-2 hari yang lepas, tapi kita tak, maksudnya kita batalkan, tapi akan terlaksana 29 bulan. So di peringkat UMNO memang kita ada usaha-usaha macam ni. So kalau sebenarnya untuk kita melawan dengan PN, melawan dengan PAS especially ataupun Parti Bersatu, ya betul kita ada pertembungan daripada segi sokongan orang Melayu. Tapi kita kena ingat, dia kena ingat dan dia kena juga tahu bukan semua orang Melayu yang bersama dengan dia. Kita tengok orang Melayu di bandar, pemikiran dia berbeza. Kita tengok, cuma yang kita akui di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis, ya betul. Because dia orang adalah melabel yang mana kuat dengan sentimen 3R-nya. Royal, religious and race ni. Yang 3 ni yang memainkan. Dan didoktrinkan sebegitu kuat yang menampakkan mereka ni. Dan mereka sampai ke tahap asabiah, sampai tahap satu orang kata ultra daripada segi memperjuangkan benda macam ni. Tapi dalam masa yang tertentu, kita UMNO, whatever pun Datuk Seri Najib dikeluarkan ke atau tidak pun atau diberi bangunan, business as usual. BAU. Maksudnya kita tak boleh lagi toleh ke belakang. Macam mana pun usaha-usaha untuk kita memperkuatkan parti jentera akan datang, insyaAllah kita akan usahakan pada ini dan kita akan lawan di medan PRU ke-16 between Malaysia and Malaysia. So kita tengoklah. Dan ketika ini kita dah tengok satu persatu dan orang dah start mula mempertikaikan Perikatan Nasional apabila tidak menjunjung titah. Selepasnya hang parlimen berlaku dan akan berlaku, dan saya percaya dalam masa yang terdekat, dalam masa tempoh-tempoh tertentu akan keluar semua tahi bengik PN ni semua akan keluar semua. Dan bila kita tengok nanti bila start kluster-kluster mahkamah mereka ni semua kita dibicarakan dan kita akan tengok. So this is something rakyat Malaysia boleh menukar aliran politiknya dalam a split second. Kita tengok apa yang berlaku di PRN Melaka, kita tengok apa yang berlaku di PRN Johor dalam masa tempoh tak sampai 6 bulan, is totally a swing. The pendulum of politik itu berubah secara total. So saya masih lagi bersifat yang UMNO masih lagi didambakan oleh orang Melayu, cuma cara, kaedah,
filosofi kita berubah. Dan apabila kita dah buat benda yang bagus, kita dah keluarkan anasir-anasir yang menjadi parasit-parasit kita sebelum ini, yang mengganggu gugat keharmonian. So sekarang ni it's time for us to reconcile, and kita stick together, and kita akan strike untuk kita pastikan parti kita berjaya, insyaAllah. Okey, saya menyentuh tentang berlakunya hakisat sokongan di kalangan warga bangsa kita terhadap Parti UMNO. Itu memang tidak boleh dinafikan dalam PRU yang ke-14 dan 15. Itu pasti, ya. Sejarah tidak pernah berbohong. Tetapi sekarang ini ramai mengatakan kesan daripada ini sepatutnya UMNO go solo. Sedangkan saya mengatakan UMNO go solo dulu pun kita kalah juga. Waktu UMNO bertanding tak ada dengan DAP, kita tak ada dengan Parti Keadilan. Saya minta pandangan daripada sisi politik. Macam mana? Kononnya kalau boleh sekarang, biarlah UMNO go solo. Ini emosi mereka lah. Sila dok. Dia untuk keadaan hari ini, bukan kita kata UMNO tidak boleh go solo. Kita kena yakin bahawasanya parti kita ini boleh kembalikan kekuatannya. Saya suka nak lihat apabila kita tengok pada tahun kita kalah tempoh hari, 22 bulan je orang dah benci dah apa Tun Dr. Mahathir dan dengan sekutunya. Selepas itu Mat Naik Muhyiddin 17 bulan orang dah benci sangat dah. Sampai kain putih lah macam-macam. Dan selepas itu BN menang besar sebabkan keyakinan itu kembali kepada Barisan Nasional. Kita menang 3/4 di Melaka dan kita menang 2/3 di Johor. Tapi kita kalah teruk di PRU. Sebabkan ini semua adalah mengikut kepada jenda waktu yang sesuai lah. Dalam masa jenda waktu yang sesuai itu, sekiranya ada parti-parti politik yang pandai untuk memainkan emosi rakyat, pandai untuk memikat hati rakyat, parti itulah yang akan menang. Dan ketika ini kita lihat untuk kita beri penjelasan kepada rakyat di luar sana bahawasanya pergabungan kita dengan Pakatan Harapan ini tidak ada kena-mengena dengan penggadaian bangsa Melayu. Itu yang kita kena cerita dekat rakyat. Kita kena cerita dekat orang Melayu di luar sana. Kita kena cerita dekat rakyat di Kelantan, di Kedah dan juga di Terengganu dan juga di mana-mana rakyat Melayu ini. Kita kena cerita. Sebab tidak ada satu pun perkara yang kita gadaikan orang Melayu ketika kita bersama dengan Pakatan Harapan. Saya suka hari itu ada Chief Nazri bagi komen dekat dalam Malaysia Gazette ke. Dia kata UMNO lah yang menyelamatkan orang Melayu apabila kita bersama dengan Pakatan Harapan di dalam negeri Perak. Orang tanya saya, dari mana you all dapat UMNO yang mempertahankan Melayu dan memperjuangkan Melayu apabila kita bersama dengan Pakatan Harapan? Saya cakap yes. Sebab bila UMNO masuk dengan Pakatan Harapan, kita mempunyai klausa di mana tidak ada satu pun perkara-perkara yang kita akan gadaikan terhadap orang Melayu dan juga bangsa Islam. Agama Islam. Kenapa? Sebab pada ketika PAS dan juga pada ketika Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan, mereka nak mengaktifkan PEJAH. Lepas itu nak mengaktifkan 999 tahun yang telah diminta oleh parti-parti mereka. Mereka perkara itu mereka boleh gadaikan. Itu yang dimaksudkan oleh Chief Nazri bahawasanya UMNO lah yang menjaga kedaulatan orang Melayu apabila kita bersama dengan Pakatan Harapan. Kita menjaga kepentingan orang Melayu, kita menjaga setiap perkara-perkara yang diletakkan di dalam perlembagaan itu untuk memastikan bahawasanya tidak akan tergadai perkara-perkara ini kepada mana-mana parti atas dasar untuk negotiate power. Tidak ada. Tak ada. Ini UMNO pendirian. Jadi untuk kita menerangkan perkara-perkara ini di luar mengambil masa yang satu masa yang lama. So saya harapkan agar political situation in this country boleh tenang. Dan insyaAllah kita akan turun ke bawah. Datuk Seri Zahid pun as a Presiden turun ke bawah untuk menjadi penjelasan kepada semua akar umbi. Dan kita akan menggunakan platform-platform kita untuk memberi penerangan. Dasar-dasar yang telah kita lakukan walaupun kita baru setahun, apakah dasar-dasar yang kita buat untuk orang Melayu. Masa Datuk Zahid, saya bagi contoh satu lah. Kita duk cerita pasal tahfiz. Budak-budak tahfiz ni, dia belajar Quran. Dia mengaji. Selepas dia khatam Quran, mana perginya? Kemana mereka? Jadi Datuk Seri Zahid buat melalui Tibet. Ya. Semua budak-budak ni dah habis belajar, dah syahadah. Akan dimasukkan ke dalam program Tibet di mana mereka akan mempunyai pengalaman short knowledge dalam kemahiran dan akan menjamin mereka untuk berjuang sebagai rakyat biasa di luar sana selepas habiskan tahfiz ini. Dan ada banyak lagi perkara-perkara program yang kita buat. Kita tidak pernah meninggalkan orang Melayu di Felda, kita tak pernah meninggalkan orang Melayu di Feltra, di Risda.
dan banyak-banyak lagi kampung-kampung Melayu yang kita terus perjuangkan untuk membuat pembangunan. Ini perkara-perkara ini yang kita kena reinstate our agreement with Malay. Kita kena bagi tahu balik perkara-perkara ini. UMNO tidak akan pernah mempergadaikan apa pun walau seinci hak orang Melayu. Tetapi contoh yang saya nak bagi tahu rakyat Malaysia, sewaktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sewaktu Mahathir jadi Perdana Menteri, ada banyak peristiwa mereka menggadaikan bangsa Melayu disebabkan negotiation of power. UMNO tidak. You bagi saya satu contoh. Dasar kerajaan yang kita buat menggadai orang Melayu punya hak. You bagi saya satu contoh. Saya banyak kali tanya dengan netizen bila dia cakap emosi lah, itulah ini. Saya tanya dia orang, you bagi saya satu contoh lah. Saya boleh bagi you 10 contoh. Muhyiddin dan juga Mahathir menggadaikan Melayu. Dan saya pun, you bagi saya satu contoh, apakah yang telah dilakukan oleh Muhyiddin dan Mahathir sewaktu dia jadi Perdana Menteri untuk orang Melayu. Ini cakap kosong boleh lah. Cakap emosi, cakap apa. That's why saya minta sangat kepada kita, netizen kita, orang Melayu. Kita kena lupakan perkara emosi ni sedikit. Kita kena pergi kepada fakta. Bagaimana apabila kita membangunkan negara ini, kita lah mesti menggunakan kuasa kita untuk membangunkan bangsa kita. Untuk membangunkan agama kita. Bukan macam PAS. Menggunakan agama untuk membangunkan mereka. Berbeza Kita kena gunakan kuasa untuk membangunkan agama kita. Bukan kita menggunakan agama untuk membangunkan politik mereka. Tak boleh. Ini adalah satu perkara yang salah. Kan? Jadi perkara-perkara inilah kita kena digest. Dan saya rasa inilah perkara yang kita perjuangkan selama ini. Untuk melihat orang Melayu sokong kembali kepada UMNO, kerja keras kena buat. Setiap sayap, setiap penerangan, saya minta tolong turun ke bawah dan explain kepada orang Melayu bahawasanya setakat hari ini tidak ada 1 inci pun tanah Melayu kita gadaikan. Tidak ada 1 inci pun kesucian Islam itu kita gadaikan. Secara Gulam, nampak gayanya sisa politik ni sempat juga dia menciluk cerita pasal bos dia tentang Tibet, tentang Kementerian Pembangunan luar bandar dan sebagainya. Itu hebatlah ke sisa politik ni. Cuma saya nak tanya dengan Saudara Gulam. Saudara Gulam tadi bercakap bahawa besar kemungkinan selepas ini akan beraturlah. Saya dah bercakap berkali-kali dah bahawa kita kena mewujudkan satu mahkamah khas untuk membicarakan orang politik. Dan selepas satu demi satu mereka ini naik ke mahkamah, dan terserah apa yang mereka lakukan sepanjang mereka berada di anjung kuasa, apakah sokongan orang Melayu, khususnya pengundi-pengundi Melayu terhadap mereka berkekalan. Sila Saudara Gulam sebagai ketua bahagian nyatakan. Saya lebih kepada fundamental lah. Sebab isu bila melibatkan tentang mahkamah. Sebab sekarang ni rakyat Malaysia, especially orang Melayu, dia diregisterkan dengan perkara yang sebenarnya di luar satu pemikiran yang susah kita nak baca. Orang Melayu selalu beranggapan DAP, PKR, Amanah ni adalah parti yang kita susah untuk nak mendaulatkan ataupun menjaga kepentingan orang-orang Melayu, raja-raja Melayu, bahasa Melayu. Ini semua sebenarnya dah dimainkan. Dan kalau kita perasan pada PRU yang ke-15, inilah sebenarnya modal politik yang digunakan. Dan benda ni dah diregisterkan. Dan saya nak bagi tahu juga kepada Datuk Seri, sebenarnya kita ni telah diindoktrinasi oleh Tun Dr. Mahathir sejak dia jadi Perdana Menteri tahun 1981. Apa itu DAP? Apa itu DAP? Apa itu DAP? Doktrin kebencian. Doktrin kebencian. So, bila kita ambil istilah doktrin kebencian ni, so apa pun yang berlaku kepada pemimpin mereka dalam untuk menghadapi mahkamah, mereka juga tak akan percaya. Sebab dia orang ni dah kena hypnotize, dah terpukau dengan satu benda yang... So, bagi saya, orang-orang ni kita dah tak perlu lagi nak fikirkan. Sebab dia orang ni dah consider a black voters for kita. Sekarang ni kita ada pengundi-pengundi baru, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun yang akan mengundi. Dan kalau kita tengok, orang-orang ni sebenarnya adalah orang yang fresh daripada segi dia punya pemikiran politik. So inilah sebenarnya people ataupun voters yang perlu kita santuni. Those yang memang dah ada dia punya pemikiran, dah bersama dengan PAS ke, bersama dengan Bersatu ke, bagi segmen Melayu ni,
kita biarkan. Sebab untuk kita mengejar mereka adalah satu perkara yang saya rasa kadang-kadang mungkin sia-sia. Biar dah mereka datang sendiri pada kita bila mereka sedar. Tetapi the niche market kita yang sekarang ni, pemuda yang baru, orang-orang muda yang 16, 17, this is actually yang kita nampak. Dan saya rasa kalau dengan kaedah, dengan dasar, dengan kepimpinan yang sedia ada, yang boleh menyegarkan apa juga tentang polisi kerajaan ini di bawah kepimpinan PMX, saya rasa insya-Allah orang-orang yang baru ni dia akan, orang kata, supersede ataupun mengambil alih pengundi-pengundi yang baru ini untuk menjadi pengundi hardcore kita. Sebab kita tengok generation by generation, kita belajar. Saya cakap terus terang, saya dengan Tok Lan sekarang dah hampir ke umur 50, kita punya generation adalah era Tun Dr. Mahathir. Dan kita pernah merasai zaman reformasi 1998, 1990. Dan masa tu pun kita terikut-ikut. Saya rasa saya juga di dataran mereka kena water cannon. Masa tu kita memperjuangkan Datuk Kena juga Seri Anwar. ya. Kena. Tapi masa tu kita rasa Datuk Seri Anwar adalah orang yang betul apa semua. So generation by generation. Dan orang sekarang ini budak-budak muda, kalau kita cerita siapa Tun Dr. Mahathir, mungkin dia tak kenal. You know, in fact Tan Sri Muhyiddin pun dah tak kenal, Perdana Menteri Ismail Sabri Akan sampai masanya dia akan tidak sampai. kenal. Dan tapi kalau kita perasan, kenapa fenomena Bosku meletup? Sebab dia register diri dia kepada orang-orang muda. Ingat satu orang kata poster yang dia naik motor dengan Waisuku. So dia membawa satu elemen baru. So Lebih dekat pada kalangan anak muda. Ya, pendekatan tu baru. Dan bila kita tengok anak-anak muda, apa malu apa Bosku punya, this is all something yang dia create untuk diri dia daripada segmen yang baru. Sebab dia tahu dah generation dia yang segmen-segmen yang sebelum ni mungkin tak boleh nak beri sokongan pada dia, dia cuba tumbuhkan penyokong-penyokong baru. So saya punya penilaian pada, insya-Allah kita ada masa lagi 3 tahun lebih, 4 tahun. So masa tu banyak, dan saya tengok apabila the roadmap, apa juga perancangan yang kita tengok di peringkat parti, di peringkat kerajaan. So saya rasa dan saya insya-Allah kalau penuh dengan orang kata dasar-dasar yang baik yang kita tengok dan penjelasan yang baik, saya rasa pengundi ataupun persokongan orang Melayu, especially pada orang-orang muda pada masa akan datang, sebab diorang ni yang memang tak ada sentimen politik. So kita mendidik mereka. So inilah sebenarnya yang kita tengah buat. InsyaAllah masa yang akan menentukan. Saya bukan kata benda ni semua boleh berlaku, tetapi apa pun yang kita buat, kita always percaya kepada a divine intervention. Saya suka bila Datuk Zahid mengatakan a divine intervention, iaitu kita letak kita letak diri kita pada tawakallah pada Allah SWT. Ya, terima kasih. Saudara, sebenarnya saya nak cakap terang saudara, bahawa perbicaraan kita antara saya dengan saudara Gulam Muzaffar, saya bersama Datuk Razlan, kita tak ada skrip, tidak ada apa nak jawab satu-satu, tak ada. Memang saya sentiasa mengundang teman-teman untuk hadir kepada AHF ini. Saya menjanjikan sesuatu yang ori, yang tak ada plan nak cakap itu cakap ini, tak ada. Tak ada soalan Tak ada soalan. Soalan tak ada awal. Kita lahir daripada hati dan nurani. Dan ini nak tanya kepada Datuk Lan ni, kalau ini terus terang saya tanya, kalau kita ni asyik berpolitiknya, saudara menjaga kepentingan pembangunan warga bangsa kita di luar bandar. Kan? Selalu bila kadang saya telefon dengan Datuk kata, awam Melayu ni asyik berpolitik ni bila masa nak bangunkan? Sila Datuk ceritakan Datuk. So inilah kepentingan dan juga saya nak cakap beginilah. Di antara orang yang nasionalis, patriotik dengan parti yang tidak akan memikirkan pasal rakyat. Bila kita cerita pasal nasionalis patriotik ni, kita akan fikirkan bagaimana kita nak meneruskan pembangunan dalam negara ini. Tapi baru-baru ni cerita pasal langkah Dubai ni, walaupun kita tahu bahawasanya kerajaan ini ada 2/3, Tok Sri Kamal Amir, tetapi orang-orang seperti Perikatan Nasional ini dan juga PAS ni, BBBM ini tidak senang duduk. Dia kata kalau aku bagi ketenangan dekat dalam negara ini, dah tentu kita akan kalah daripada PRU yang akan datang. Jadi tak kira rakyat mati ke, rakyat lapar ke, rakyat tak dapat kerja ke, janji kita kacau dulu kerajaan ini. Logik tak logik itu nombor 2. Tetapi ini termakan kadang-kadang. Saya tengok apabila mereka cuba nak buat langkah Dubai, walaupun benda itu adalah mustahil. Agong dah cakap tak nak,
Kita ada anti lompat parti, pelbagai perkara kita ada, tapi dia orang akan buat juga disebabkan apabila ketenangan itu dah ada dalam politik negara ini, mereka tidak akan dapat untung. Tetapi sebenarnya ketenangan itulah yang menjamin rakyat ini cukup makan. Ketenangan itulah akan menjamin ekonomi kita tinggi. Ketenangan itu juga lah akan menjamin masa depan negara ini akan lebih berkembang dengan jayanya. Tetapi mereka ini bukan orang yang patriotik. Parti-parti seperti PN ini dari dulunya sebenarnya mereka tidak akan merasakan bahawasanya kepentingan rakyat itu perlu diletakkan kepada satu tahap yang dahulu. Itu berbeza dengan kalau kita tengok negara seperti US ataupun negara seperti UK. Mereka ini dah cukup matang berpolitik. Walaupun mereka bergaduh, berdebat di dalam parlimen mereka, tapi apabila datang kepentingan rakyat dan juga negara, mereka akan seal. Itu diutamakan. Dia akan seal dia punya peperangan ini. Okey, itu diutamakan. Bukan macam sekarang. Sekarang ini tak habis-habis. Dan kita lihat rakyat pun dah muak. Betul. Saya takut bila rakyat muak, rakyat akan mengatakan bahawasanya itu timbul bahawasanya orang politik ini tidak habis-habis bergaduh dan akhir mangsanya rakyat. Betul. Jadi rakyat akan menimbulkan satu perasaan tidak suka dengan orang politik, tidak percaya dengan orang politik, tidak menghormati kepada orang politik. Tetapi sebenarnya orang politik lah yang akan memastikan bahawasanya segala tata cara kerajaan ini, pentadbiran kerajaan ini, kedamaian dalam negara ini terpulang kepada orang politik. Ini yang kita tak nak, sampai rakyat menjadi muak kepada orang politik. Okey? So, inilah perkara yang penutup saya. Saya sudah cukup kot masa. Tahu. Saudara, begitulah masa berjalan dalam suasana panas. Saya mengundang dua-dua tokoh ini, kita mengimbau nostalgia silam dan bercerita masa depan dan sebagainya. Tapi saya agak Tok Lan, sebelum Kongres Ekonomi ini berjanjilah dengan pelai-pelai semua sebab Datuk harus mengupas bagaimana kedudukan kita nak 29 Februari ini. InsyaAllah. Kongres Ekonomi perlu kita perjelaskan. Teman-teman jangan lupa bahawa kita akan sentiasa bersiaran dalam AHF. Amir Hijaz Fan ini sentiasa menjanjikan sesuatu yang baru dan kita bukanlah di skrip, tidak ada skrip dalam hidup kita. Kita bertanya impromptu. Saya ucapkan terima kasih pada dua-dua tokoh yang hadir pada majlis saya ini, pada studio saya. Saudara Gulam yang baru balik daripada Mekah juga turut hadir. Tok Lan yang sibuk dengan urusan-urusan kepartian, urusan-urusan timbalan Perdana Menteri. Saya harap teman-teman yang berkesempatan dengan saya, ramai yang menyantuni, Puan Hatijah ada daripada Johor, Saudara Azmi Nordin daripada Bagan Datuk, ramai. Saudara Pak Chu, saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.